Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab Syama'il dia, sehinggalah perkataan dia bab yang ke-51, nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni ada banyak nama. Nabi ni ada banyak nama. Ada riwayat kata sampai 1000 nama. 1000 nama. Allah Ta'ala juga ada banyak nama. Ada riwayat kata Allah Ta'ala ni ada 3000 nama. 3000 nama. 1000 nama itu diketahui oleh malaikat-malaikat. 1000 diketahui oleh para nabi-nabi. 300 dibubuh dalam kitab Zabur. 300 dibubuh dalam kitab Taurat. 300 dibubuh dalam kitab Injil. Dan 99 di dalam Al-Quran. Tinggal satu lagi nama yang tidak diberitahu. Ada dalam kitab sebut nama itu merupakan Ismul A'zam. Ismul A'zam ni nama Tuhan yang paling mulia sekali. Maka antara senjata lah bagi wali kutub lah pada masa dia adalah Ismul A'zam. Maka Ismul A'zam ni siapa dia berdoa dengan menggunakan nama Ismul A'zam, maka sangat mustajab doa dia. Maka satu nama dirahsiakan. Ada kata nama itu tertulis di kain pelekat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tapi itu tidak pastilah disebut di dalam kitab-kitab. Kata nama Tuhan tu ada 3000. Nama Nabi Muhammad ada kata 1000 nama. Ada kata 500 nama. Banyaklah riwayat-riwayat Tapi biasanya orang Arab banyak nama menunjukkan kemuliaan seseorang. Biasanya kalau seorang itu banyak gelaran dan nama menunjukkan kehebatan dan kemuliaan dia. Ada benda yang banyak nama tetapi tidak mulia. Tetapi kebanyakannya lagu tu. Nama-nama Nabi. Nabi Muhammad ni bukan nama Muhammad saja. Nama dia ada nama Ahmad. An Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi allazi yamhullahu biyal kufra wa ana al-hashir allazi yuhsyarun nasu ala qadami wa ana al-aqib allazi laisa ba'dahu nabiyyun. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi aku itu beberapa nama. Akulah Muhammad. Muhammad ni maknanya orang yang paling banyak dipuji. Muhammadun asal daripada hamada yuhammidu Muhammadun
isim maf'ul pada kalimah hamada. Hamada ini kerap kali dipuji. Muhammad, orang yang kerap kali kena puji, selalu dipuji oleh orang. Muhammad. Wa ana Ahmadu, dan aku juga Ahmad. Ahmad asal kata hamida Ahmadu, orang yang banyak memuji Allah. Orang yang banyak memuji dipanggil Ahmadu. Jadi Nabi Muhammad selalu dipuji Allah dan dia selalu memuji Allah. Kalau dari sudut dia, daripada dia kepada Allah, dipanggil Ahmad. Dia selalu memuji Allah, maka dipanggil Ahmad. Kalau dia selalu dipuji oleh Allah dan seluruh makhluk, maka dipanggil Muhammad dia. Maka nama Nabi Muhammad ini Ahmad sebelum lagi ia dilantik menjadi Nabi. Sebelum lagi dia muncul, maka dipanggil Ahmad. Selepas pada dia dibangkitkan, setelah pada dia lahir, maka dipanggil Muhammad. Ahmad wa Muhammad. Nabi Muhammad betul sungguh nama dia. Dia selalu dipuji oleh orang dan dia selalu memuji Allah Ta'ala. Ahmad. Apabila orang bertanya kepada datuk Nabi Muhammad Abdul Muttalib, kenapa beri nama Muhammad sedangkan tidak ada keturunanmu bernama Muhammad? Maka katanya Abdul Muttalib kata, aku berharap supaya anyuhmada, supaya ia ni sentiasa dipuji oleh orang. Betul sungguh Nabi Muhammad sentiasa dipuji oleh orang, sama ada orang yang hidup pada zaman dia ataupun orang yang hidup selepas. Zaman kita orang duk puji lagi Nabi Muhammad. Maka dialah Ahmad wa Ahmad. Dialah Ahmad wa Muhammad. Dialah yang banyak memuji dan dialah yang banyak kena puji. Muhammad ini kalau sekali saja kena puji dipanggil Mahmudun. Mahmud ni sekali saja kena puji. Kalau banyak sangat kena puji dipanggil Muhammad. Kalau sekali saja dia memuji dipanggil Hamid. Hamid, sekali puji. Tetapi kalau banyak sangat dia memuji Allah dipanggil Ahmadu. Wa anal mahi, dan katanya Nabi Muhammad, aku juga al-mahi, gelarku yang menghapuskan. Apa maksud menghapuskan? Kerana Allah Ta'ala menghapuskan kekufuran dengan sebabku. Apabila dibangkitkan aku, maka hilang segala kekufuran. Maka gelar aku penghapus. Penghapus segala kekufuran. Wa anal hasyir, dan nama aku juga hasyir. Kenapa apa? Kerana manusia dibangkitkan di belakang tapak kakiku. Berarti manusia dibangkitkan menurut aku belaka. Pada hari kiamat, liwaul hamdi biyadi. Liwaul hamdi, bendera pujian itu di tanganku, katanya Nabi Muhammad. Adam wa madunahu tahta liwa'i. Nabi Adam sendiri dan semua selain daripada Nabi Adam yang soleh-solehin berada di bawah benderaku, bendera hamdi. Bahkan katanya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala pun sebut umat Nabi Muhammad ni pada hari akhirat dipanggil ummatun hammadun. Umat yang sangat banyak memuji Allah Ta'ala, banyak berterima kasih, banyak sebut Alhamdulillah. Tak tahulah kenapa Allah Ta'ala menyebut kata kita ni sebagai ummatul hammadun, umat yang banyak memuji Allah. Berkali pok kita ni banyak sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi siapa dia nak duduk di bawah bendera Nabi diwaul hamdi, maka banyak menyebut Alhamdulillah. Jangan banyak mengkritik, jangan banyak tak puas hati, jangan banyak songe, jangan banyak gini. Jadi kita duduk di bawah perintah Allah Ta'ala selalulah memuji Allah. Kerana bersyukur ataupun memuji Allah Ta'ala ini dipanggil saidul mafqud wa qaidul mawjud. Saidul mafqud wa qaidul mawjud. Bersyukur ini seolah-olah kita ikat benda yang ada dengan kita. Nikmat yang ada pada kita, apabila kita bersyukur, maka kita ikat nikmat tu tak pergi ke mana-mana, sentiasa duduk dengan kita. Nikmat sihat, nikmat makanan, nikmat rezeki, nikmat keamanan, macam-macam nikmat tu hewi kita sekarang. Orang lain negara perang, rumah dia hancur, tak boleh makan, mak dia mati depan dia.
Kita lah ni tak boleh tubik rumah sikit ya, nah, tapi boleh makan macam-macam, boleh suka, boleh bergembira. Maka kalau kita bersyukur, maka mudah-mudahan Allah Taala jaga keamanan, ketenteraman negara kita secara khususnya, dan nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Tu. Wa saidul mafqud, dan tujuan bersyukur ini nak menarik lagi benda hak tak ada. Gapo dia hak kurang, insya-Allah dengan bersyukur, katanya Allah Taala la azidannakum, aku akan tambah lagi nikmat aku kepadamu. Wa anal aqib, dan nama nabi lagi aqib. Apa maksud dia? Allazi laisa ba'dahu nabiyyun, iaitu aku tidak ada nabi dah selepas daripada aku. Maknanya aqib ni penyudah kepada semua nabi-nabi. Maka lepas pada Nabi Muhammad tidak ada nabi dah. Siapa dia beranggap, siapa dia menyangka kata ada nabi ataupun dia mendakwa kenabian selepas daripada Nabi Muhammad, maka orang ni jatuh kufur sepakat ulama kerana sabit dengan ayat Quran. Wa khatamun nabiyyin, dalam Quran kata Nabi Muhammad itu penutup segala nabi-nabi. Rasul lagi-lagilah, nabi pun tak ada dah. An Huzaifata qala laqitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turukil Madinah faqala ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana nabiyyu rahmah wa nabiyyu taubah wa ana muqaffa wa ana al-hasyir wa nabiyyul malahim. Katanya Sayyidina Huzaifah, ia berkata, aku pernah berjumpa Nabi pada setengah jalan di Madinah, di satu beberapa tempat di Madinah setempat dengan Nabi. Maka Nabi sebut kata, akulah Muhammad, nama aku Muhammad, aku juga dipanggil Ahmad, aku juga dipanggil Nabiur Rahmah, gelar aku Nabi Rahmah, kerana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku diutuskan kecuali tanda saya Allah kepada seluruh alam. Jadi dengan terutuhnya Nabi Muhammad, maka zahirlah kasih saya Tuhan. Tuhan ni penyayang dah, tapi apabila terzahir Nabi Muhammad, kita boleh nampak kasih sayangnya. Macam mana Nabi Muhammad menyayangi makhluk, macam mana Nabi Muhammad mengajak umat dia menjadi umat yang penyayang. Jadi kelahirnya Nabi Muhammad itu merupakan tanda kasih sayang Tuhan. Kalau tidak lahir Nabi Muhammad ni, kita jadi kafir belaka. Kita duk sembah matahari, kita duk sembah pokok. Tak ada istilah semaya, tak ada istilah puasa. Ada orang sekarang apabila dapat agama lupa kepada Nabi Muhammad, lupa kepada jasa Nabi Muhammad. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak usah duk buahlah kita, tak usah duk khoyallah kita nak kenal Allah. Kerana dengan adanya Nabi Muhammad, kita boleh kecek bab semaya, bab puasa, bab makrifat, bab gapo, kerana ada Nabi Muhammad. Jadi kalau tak ada Nabi Muhammad, kita ni tidak ubah, tidak beza dengan hayawan sahaja. Yang mana kalau orang tu kumpul dengan Tuhan, dia hanya menunggu masa untuk dibakar oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Tetapi apabila lahirnya Nabi Muhammad dan terutuhnya dia jadi Nabi, maka selamatlah kita daripada api neraka, masuklah kita ke dalam syurga. Katanya Nabi Muhammad, kullukum yadkhulunal jannata illa man aba. Katanya Nabi Muhammad, kamu semua akan masuk syurga kecuali orang yang taksir saja, orang yang tak ingin nak masuk syurga. Maka katanya sahabat, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa dia kau taksir nak masuk dalam syurga Allah Ta'ala yang penuh dengan nikmat? Katanya Nabi Muhammad, faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Katanya Nabi Muhammad, siapa dia taat kepada perintahku, suruhanku dan laranganku. Nabi Muhammad wayak lagu ni. Berpegang dengan Tuhan, taat dengan Nabi Muhammad, arah dan perintah daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wayak lagu ni. Orang-orang arif billah pesan, kita ni hidup mesti berpegang dengan Allah Ta'ala 100%, tetapi ikhlasnya dengan Nabi Muhammad. Aku maksud ikhlas dengan Nabi Muhammad, menurut segala perintah-perintah yang dibuat oleh Nabi Muhammad, yang dimelalui Allah Ta'ala juga. Tetapi ikhlas dengan Muhammad, berpegang dengan Tuhan. Aku rahmah, maka dengan sebab akulah, siapa dia yang melawan aku, wa man asani faqad aba, sesungguhnya dia enggan untuk masuk syurga. Maka Nabi Muhammad ni Nabi rahmat sungguh. Kalau kita baca dalam sirah Nabi ni macam-macam lah menunjukkan kasih sayang Nabi Muhammad.
Aku Nabi taubah, Nabi yang banyak bertaubat. Bapa Nabi berdosa? Dok, Nabi bertaubat ni kerana taubat itu ibadat. Ada riwayat kata Nabi bertaubat daripada makam yang rendah. Apabila Nabi naik makam yang tinggi, Nabi terasa. Makam yang rendah tu makam makrifat dah tu. Makam yang tinggi yang mulia dah di situ masih rasa rendah lagi, rasa berdosa kalau duduk makam macam tu. Maka apabila duduk makam yang tinggi, Nabi kata berdosa makam yang rendah sana. Maka dia sebut astagfirullah. Maka Nabi Muhammad sentiasa makrifat dia naik setiap detik, setiap nafas, setiap maka sebab itulah dia beristighfar. Kerana makam rendahnya, makam hak dia naik hak tinggi, dia rasa rendah hak tu, maka dia istighfar. Aku juga dipanggil Muqaffa, Nabi yang Muqaffa. Iaitu Muqaffa ni apa dia? Nabi yang menyusu. Lepas pada Nabi lain, maka akulah yang menyusunya. Dipanggil Nabi yang menyusu Nabi-Nabi lain. Aku juga Hasyir, yang menghimpungkan manusia. Aku yang menghimpungkan manusia pada mahsyar, semua duduk menahung di bawahku belaka. Wa ana nabiyyu malahim, dan aku juga Nabi malahim, Nabi berperang. Malahim ni maknanya berperang. Asal dia kata lahmun. Lahmun ni maknanya daging. Apa kaitan daging dengan peperangan? Ya perang ni, apabila perang ni daging kulit manusia bersentuh dengan kulit orang lain. Maknanya berkecamuk dia panggil. Manusia duduk gitu. Rapat lagu tu perang. Orang tak perang jauh-jauh. Orang zaman ni nakut perang. Tembok pistol, ping jauh jelak. Dok orang zaman dulu mari berani sungguh berdepan. Demo bawa pedang, saya bawa pedang. Maka dekat-dekat kulit, maka dipanggil malahim, bersentuh kulit, berdaging. Maka sebab tu peperangan dipanggil malahim. Malahim, iaitu Nabi yang ada disyariatkan berperang. Bab yang ke-52, kehidupan Rasulullah. Lagu mana kehidupan Rasulullah? Dulu kita mengaji dah lagu mana Rasulullah berbuah. Hak ni kehidupan secara umum lah, dari sudut zuhud Nabi, dari sudut makanan, dari sudut gitu. Sedangkan sebelum ni kita mengaji dah bab kehidupan Rasulullah. Jadi alhamdulillah lah orang yang boleh mengaji kita ni boleh kenal Nabi Muhammad. Kita sebagaimana kita kenal la ilaha illallah, mengenai ketuhanan, supaya kita yakin Allah Ta'ala ni Tuhan, maka kita kena yakin juga Nabi Muhammad sebagai Rasul. Muhammad Rasulullah. Maka orang tanya Muhammad mana yang Rasulullah? Muhammad yang saya mengaji dalam Syama'il Muhammadiyah itulah yang Rasulullah. Muhammad ni ramai. Ada orang mengaku Muhammad ni jadi Nabi. Maka Muhammad lain tak sih. Muhammad yang saya mengaji dalam Syama'il itulah Nabinya Muhammad Rasulullah. Barulah tepat kalimah Muhammad Rasulullah. Tapi ada orang tanya Muhammad mana? Saya tak tahu saya. Muhammad tu lah. Muhammad mana? Adalah Muhammad hok biasa lah. Hok biasa mana? Hok super skala lagu mana Muhammad tu? Ya orang Arab kau apa tak boleh goyak. Berat kita apabila kita sebut Muhammad Rasulullah. Satu ciri-ciri Nabi pun kita tak boleh sebut. Sifat-sifat dia orang Arab ke, nama dia bin gapo? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manah. Tak boleh nak sebut lagu tu. Berat lagu tu. Jadi kita kena mengaji bab Muhammad Rasulullah. Jadi ambo antara sebab ambo pilih kitab ni, kitab Muhammad Rasulullah ni, kitab Syama'il ni, kerana bab la ilaha illallah ni ramai dah orang duk bahas bab tauhid. Dan kita alhamdulillah kita khatam rasa sebelum daripada puasa hari tu, kita khatam dah kitab Misbahul Munir, kitab mengaji bab la ilaha illallah. Ni kita mengaji bab Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah kena kenal, Muhammad Rasulullah juga kenal. Ada orang ngaji la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah tak kenal. Ya kena kenal dua-dua. Kerana itulah akidah kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hatta dalam syurga pun dua kalimah ni bergandingnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas pada kalimah Allah, Muhammad selalu. Allah dengan Muhammad bergandingnya. Ditulis di kaki-kaki arah, ditulis di daun-daun syurga, ditulis di pitu-pitu syurga, ditulis di bidadari syurga, ditulis di kening-kening malaikat. Mun kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berlaku. Hatta di kaki arash, yang paling tinggi sekali pun ditulis kalimah la ilaha illallah Muhammad selalu. Allah Muhammad Rasulullah. Ada orang ni tak boleh tengok. Kadang-kadang kata Muhammad tak boleh dah, dia kata syirik. Allah
Tak apa gantung, jangan gantung kalimah Muhammad. Tu manusia, jangan gantung, jangan hormat ke dia. Kerana dia tu makhluk, boleh membawa kepada syirik. Ni fatwa Saudi punya pukulan. Saudi. Ada ulama Saudi buat gitu. Berat sungguh. Payah mengucap lagu mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kau mengucap la ilaha illallah saja. Kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gantung Allah dengan Muhammad. Dalam syurga pun gantung dua lagu tu. Tak ada syirik pun. Kau dalam syurga ada benda-benda yang syirik. Pelik sungguh manusia dah. Kalau guna akal semata-mata ilmu tak ada. Sebab itulah kita apabila kita rasa akal kita ni terhad, ikut akal ulama, ikut fahaman ulama yang menilai sesuatu bukan guna akal, guna ilmu yang banyak. Kita ni banyak guna akal lah. Nikah online lah, berapa dia lah, berapa zakat online tak apa pula. Macam-macamnya jawabnya pota belik sipu rohuk tak tahu alik jatuh. Kehidupan Rasulullah. Qala an Samaki bin Harbin qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad dagli ma yamla'u batnahu. Berkata Nu'man bin Bashir, berkata ia, adakah kamu pada makanan dan minumnya pada apa yang kamu ingin? Katanya Nu'man bin Bashir kata, mu nak makan gapo sekarang boleh berlaku, mu nak minum sekarang gapo dia boleh berlaku. Dia nak royak. Nu'man bin Bashir nak royak cerita, hamba masa duduk dengan Nabi dulu susah. Duduk dengan Nabi ni susah. Tetapi sekarang lepas pada kita dapat menguasai dunia. Kita dapat memerintah dunia. Rom dan Parsi kalah di bawah kita. Kerana apa? Kerana kita ikut Nabi Muhammad. Maka Tuhan beri kemenangan kepada kita. Bukan dengan sebab kita kuat, tetapi dengan sebab kita tak buat apa yang mereka buat. Apa dia? Iaitu kufur dengan Allah. Mereka kufur dengan Allah, kita tak kufur dengan Allah. Kita beriman dengan Allah. Maka kita jadi kuat kerana iman. Bukan kerana kita persiapan kita. Bukan kerana kelemahan pokok dia. Tak. Kerana dia buat benda yang kita tidak buat. Maka katanya Nu'man bin Bashir, mu nak makan apa dia sekarang boleh makan belaka. Ramai sahabat-sahabat apabila Rasulullah meninggal dilantik menjadi gubernur. Kerana apa? Kerana sahabatlah yang paling layak. Kerana popok dia ni yang tahu agama. Orang yang lama berjual dengan Nabi. Maka dia lah orang yang merasai pengorbanan sebenar agama Islam nak disebarkan. Maka layaklah dia menjadi gubernur, utusan kepada semua kota-kota Islam. Maka katanya Nu'man bin Bashir, aku dulu pernah melihat Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad. Dia nak penuhi perut dia daripada dagal pun tak boleh dah. Dagal ni maknanya buah kurma hok buruk. Buah kurma hok kering. Kita ni kalau musim puasa ni, kalau kita jumpa buah kurma hok kering dah. Kering berdebu dah. Kita cekah kalau kali ada bubuk dah. Maka Rasulullah ni buah kurma tahap tu pun tak ada bagi dia untuk dia makan sampai kenyang. Makan sampai penuh perut dia. Kalau buah kurma go mahal, lagi-lagi lah tak ada. Kurma hok grade paling rendah sekali pun Rasulullah tak ada pitih nak beli, tak ada dalam rumah dia untuk dia penuhi perut-perut dia. Maka Rasulullah ni orang susah, duduk dengan Rasulullah ni susah. Agama. Rasulullah pun ajar sahabat-sahabat dia duduk dalam keadaan susah. Duduk dengan orang susah. Dan Rasulullah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, matilah aku dalam keadaan miskin. Himpunkanlah aku di akhirat bersama orang miskin. Kami doa duduk dengan orang miskin. Miskin ni orang yang kurang ada harta dunia. Gitu. An Aisyah qalat kunna ala Muhammadin namkusu syahran ma nastauqidu binarin in huwa illa tamru wal ma'u. Berkata Sayyidina Aisyah, berkata ia kami semua ahli keluarga Nabi, yakni isteri-isteri Nabi dan orang yang duduk dalam rumah Nabi, isteri Nabi. Keluarga Nabi sendiri. Kadang-kadang kami berdiam di rumah sebulan. Kami tidak menghidupkan api kecuali yang ada hanyalah buah tamar dan air. Katanya Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah ni isteri paling muda dan Rasulullah menikah dengan dia masih anak dara. Berarti katanya adalah satu hadis, perempuan yang paling aku sayang adalah Aisyah.
Manakala lelaki pula adalah ayahnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Maka setara yang Rasulullah saya pun tak ada makan berapa hari? 2 hari, 3 hari, sebulan. Ada riwayat kata 2 bulan, ada riwayat kata 3 bulan. Rasulullah tak menghidupkan api di dapur. Yang ada hanya air kosong dan buah tamar sahaja. Ada riwayat kata buah tamar dan garam sahaja. Buah tamar dengan garam. Kita, kalau suami kita, kita dulu nikah dengan suami kita, ingat orang agama hidup mewah laga apa dia? Hidup miskin, hidup tak ada makan Nabi pun royak lagu tu dah. Duduk dengan Nabi patutnya kaya lah, patutnya mewah lah. Sebab dia tu kekasih Tuhan, dia nak minta gapo dia mustajab belaka, dia nak kemewahan, nak dunia boleh. Tetapi Nabi Muhammad miskin dia tu pilihan dia, bukan kita ni miskin juga, tapi miskin ittirari, terpaksa. Ikut kita nak kaya tetapi kita terpaksa jadi miskin kerana orang miskin. Tapi Nabi miskin dia ikhtiari, pilihan dia. Sedangkan Allah Ta'ala nak memperlawakan dia nak jadi raja. Untuk jadi raja lagi, jadi Nabi lagi. Raja yang adil lah, raja yang Nabi. Maka bukit-bukit di Mekah, bukit-bukit di Madinah tawar kepada Rasulullah untuk jadi emas. Supaya apa? Bukit jadi emas, kaya lah Rasulullah. Tapi Rasulullah kata ayyama syamami. Ya tak sanggup, tak sih bukit-bukit lagu tu. Maka orang yang sanggup hidup dengan Rasulullah betul-betul dapat akhirat sahaja. Jadi isteri-isteri Rasulullah sanggup bertahan duduk dengan Rasulullah bukan nak mencari harta dunia. Sebab tu kalau nak cari harta dunia tak usah nikah dengan Nabi lah, nikah dengan orang lain. Tetapi semua isteri-isteri Rasulullah bahkan merayu kepada Rasulullah jangan cerai dia. Seperti Saudah, seorang isteri dia yang sudah tua dah. Maka Rasulullah nak cerailah dia. Maka Saudah kata, ya Rasulullah, tak usah cerailah hamba ya Rasulullah. Giliran saya hadiah ke giliran saya ni kepada Sayyidina Aisyah. Tak apalah mu tak mari. Hak penting aku mati, biar mati sebagai isterimu ya Rasulullah. Tak ada dah pangkat yang boleh mengatasi isteri Rasulullah. Biarlah aku mati sebagai isterimu. Biarlah tak ada makanan pun duduk denganmu. Kerana orang nak duduk dengan Rasulullah ni bukan calai-calai orang. Kalau orang dunia tak boleh duduk dengan Rasulullah. Sehingga apabila Rasulullah wafat, Sayyidina Aisyah pun terikut-ikut perangai Rasulullah. Dapat harta emas banyak, beribu-ribu dinar. Tetapi dia bagi daripada pagi sampai ke petang. Habis tak ada sepelesing habuk. Sehingga hamba dia kata, wahai tuan, wahai Sayyidina Aisyah, tak taruh ke sedikit harta untuk kita beli makanan malam ni? Katanya Sayyidina Aisyah, kalau Rasulullah dulu taruh, aku akan taruh. Tapi aku tak taruh sebab Rasulullah tak taruh. Apa tak royak awal? Boleh saya taruh lah Rp1 2 nak buat beli tepung. Tak belilah. Jadi tak ada makanan. Ni hidup tarbiyah Rasulullah. Ni cara hidup. Kita ni nak agama, nak Islam, tapi nak kemewahan, nak gapo. Nak hidup di dalam agama, nak hidup senang. Tak usah hidup susah, tak usah hidup payah, tak usah hidup gapo. Bukan kata Islam tu menyuruh kita jadi sesak. Tak. Nak jadi kaya tidak ada masalah. Tetapi kalau kita nak Islam lagi, nak agama lagi, nak kesenangan, katanya Allah Ta'ala, aku tidak menghimpunkan dua cinta di dalam satu hati. Aku tidak menghimpunkan dua cinta di dalam satu hati. Di dalam hati kita ada cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia. Sedangkan Allah dengan dunia ini bermusuh. Allah Ta'ala kata dunia itu musuhku. Ad-dunya. Adullah. Dunia itu adalah musuh Allah. Dia adalah ujian yang aku cipta untuk kamu hadapinya. Maka dia bukan kekasihku. Maka jangan kamu himpunkan di antara musuh, iaitu aku dengan dunia di dalam satu hati. Dalam hati kamu. Berarti kamu pilih. Kamu nak dunia ataupun nak aku. Kalau mau nak aku, insya-Allah dunia akan ikut. Tetapi kalau mau pilih dunia, aku tak akan ikut. Lagu tu. Katanya Allah Ta'ala dalam satu hadis kursi kepada dunia. Wahai dunia, jika kamu melihat manusia itu, seorang hamba itu berkhidmat kepadaku, katanya Allah Ta'ala, maka berkhidmatlah, fastakhdam, berkhidmatlah kepada dia.
Katanya Allah Ta'ala, hai dunia, apabila mu tengok seorang hamba aku berkhidmat kepadaku 24 jam, buat usaha dakwah, buat usaha agama, mengajar rata-rati, pergi dakwah orang masuk Islam, mengajar, ajak orang buat baik 24 jam, maka nampak dia tu mencari aku, maka katanya Allah Ta'ala, hai dunia, khidmat kepada dia. Tetapi kalau melihat seorang hamba aku berkhidmat, mencari, mengejar kamu wahai dunia, fastakhdami, maka buat dia jadi hamba betul-betul. Kalau mu tengok seorang hamba ku itu mengejar-ngejar kamu, maka kamu buat dia sebagai hamba. Jangan beri apa-apa tapi paksa dia. Cuba kita lihat orang yang mencari dunia. Kita tengok kadang-kadang suami dengan isteri setahun sekali saja berjumpa. Suami duduk overseas, kerja gini, setahun sekali baru jumpa, wak mari letak beg, tukar beg lain, pergi pula kerja. Tak pernah ada kehidupan. Isteri tak pernah tengok, anak-anak tak pernah tanya khabar, masing-masing sibuk dengan dunia. Hak ni kerja, penat kelik siapa di rumah tidur, hak ni pula kerja, anak pun tak tanya khabar. Maka kehidupan lagu ni dunia semata-mata. Tak salah kita bekerja, tetapi apabila kita kerja lagu ni, siapa perikat tak ada akhirat, semaya pun tidak semaya, puasa tak taat Tuhan, tak wi zakat, tak buat apa, maka orang ni betul-betul kejar dunia. Tu tak makan. Kita kalau tak makan gak mengepek. Tak ada makanan sehari mucung dah. Tak ada makanan sehari. Janji dulu masa nak nikah dulu sehidup semati, memang sehidup semati sungguh. Orang ni nak hidup, orang ni nak mati. Sebab apa? Demo dulu hamba ingat nikah dengan demo kaya boleh makan go ni lah. Demo nak nikah dengan kekayaan hamba, bukan nak nikah dengan hamba. Kalau nak nikah dengan saya lah. Ni nak nikah dengan awak tapi nak harta. Tak boleh lah, saya tak ada harta, nak saya sudah. Ada satu kisah. Kisah apa dia? Kisah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dengan saing dia Imam Ramli. Ibnu Hajar ni dia bersaing rapat dengan seorang nama dia Imam Ramli. Ibnu Hajar dengan Imam Ramli ni orang hebat dalam mazhab Syafi'i ni. Ibnu Hajar mengarang kitab Tuhfatul Muhtaj 10 jilid. Imam Ramli mengarang Nihayatul Muhtaj 8 jilid. Antara kitab fatwa paling muktamad al-mutaakhirin. Siapa dia yang berfatwa menyalahi dengan tuhfah dan muhtah, terbatallah fatwa dia. Tu kaedah. Apabila dia berkahwin dua orang ni, isteri pun saling berkahwin. Tetapi beza dia, Ibnu Hajar ni orang miskin. Kerana apa? Kerana dia ni orang Mekah. Ibnu Hajar ni Al-Makki. Tetapi dia duduk di Mesir. Imam Ramli orang Mesir, dia orang kaya. Tapi semua ni wali-wali Tuhan belaka. Wali-wali Tuhan. Satu kali isteri Ibnu Hajar pergi ziarah kepada isteri Imam Ramli. Gilah buat apa dia apa semua. Isteri Imam Ramli ni orang kaya. Gelemah ni daripada sini pak sini. Comel lah, banyak hiasan. Bini Ibnu Hajar ni tak ada harta, tak ada barang, pakai baju biasa. Maka dok buat dia pun terasalah nak makan barang kemah jugalah. Maka kelik daripada rumah saing dia Imam Ramli, bini dia tarik mucung. Tiba-tiba Ibnu Hajar kata, apa ni awak ni mucung masa ni? Dia kata, abang, cutera abang tengok gak saya abang Imam Ramli. Bapaknya tengok dia kaya ke tu bang. Dia orang bagus pun tak salah kita kaya bang. Dia orang warak, dia orang gapo, dia orang wali juga. Nama apa bang tak beli saya barang kemah. Sudah. Ibnu Hajar kata sudahlah kahwin ni nak barang kemah lah kawan. Ibnu Hajar kata cutera demo pergi telaga rumah kita. Ya pergi ke telaga. Cukara air kat hamba, buat mari air kat hamba. Maka katanya bini dia, dia lagi nak suruh kara air ke dia. Karalah kawan tu. Kara air, kara. Apabila naik timba, maka dia tengok penuh dengan emah. Penuh dengan emah dalam timba dia. Ibnu Hajar kata gini, wahai isteriku, aku beri pilih kepadamu. Mu nak aku ke ataupun mu nak emas yang ada berdiri dalam timba tu. Kalau mu nak tu, boleh mu ambil, tinggal aku. Maka isteri dia pun hempah ambil
Timba tu pekung semula dalam telaga. Dia kata saya nak abis sebenarnya. Ni baru jolo. Nak akhirat. Sebab tu kalau orang suami dan isteri mesti kena satu matlamat. Semua nak redha Allah, semua nak akhirat. Kalau salah seorang tu nak dunia, dia jadi selesai selalu. Hak ni nak akhirat, hak ni nak dunia. Allah payah selalu lagu tu. Kerana apa? Kerana gini. Ni Allah Ta'ala contohnya. Ni suami, ni isteri. Kalau saling-saling nak dekat dengan Allah Ta'ala, je tengok pasal ya kau dekat. Ya kau dekat, ya kau dekat. Ni tujuan dia Allah Ta'ala, ya kau dekat. Tapi kalau tujuan lain, sudah, kau jauh. Hak ni ada tujuan dia, hak ni ada ya ke gerak gini. Ya bukan kau dekat, ya ada lain dia. Tapi kalau nak tuju Allah Ta'ala belaka, dia akan jadi kau dekat. Kau dekat, kau supo, kau sama ibadat, kau rajin, kau gap. Ya ketemu dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau salah seorang niat muka lain, maka tak akan sampai titik temu. Wallahu a'lam.